Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tajuk tazkirah kita ialah kenalilah diri anda. Tajuk ini menggesa kita semua supaya mencari keyakinan dalam kehidupan. Keyakinan adalah suatu bahan, satu benda yang penting. Tanpa keyakinan kita tak dapat melaksanakan tanggungjawab kita dengan sebaik-baik mungkin. Sekejap tadi kita telah menunaikan salat maghrib. Di hujung niat kita itu kita kata lillahi ta'ala, kerana Allah. Kata-kata begini memaparkan ataupun menggambarkan betapa yakinnya kita kepada Allah. Kita sanggup sujud, tunaikan 3 rakaat, semata-mata kena yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan lupa lah, ini tajuk tazkirah kita pada malam ini. Kenalilah diri anda bertujuan supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yakin. Ya, yakin. Kemudian pada malam ini kita sambung kembali pada kata di dalam Al-Quran, ya, terdapat ayat-ayat Al-Quraniyah yang menegur dan menempelak golongan manusia yang tidak mahu menggunakan potensi akalnya untuk berfikir. Mengikut para ilmuwan, ya, ahli psikologi, mereka mengatakan manusia ini tak banyak guna akalnya. Malah ada pendapat mengatakan 1/3 saja. Akal kita ni dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ia ingin membezakan kita dengan yang lain daripada manusia seperti kita. Lebihnya kita ini kan akal. Dan manusia berjaya pada hari ini, mereka cipta berbagai ciptaan kerana akal. Jadi ummah bangsa yang banyak menggunakan akal fikiran adalah ummah yang maju. Dan ini memang tidak dinafikan. Kita boleh lihat sendiri. Malah kita pun begitu juga. Kita boleh maju dalam pembelajaran. Kita boleh maju dalam ibadat kepada Allah. Kita boleh membaca Al-Quran sampai beberapa juzud apabila ada keyakinan pada diri kita. Tapi apabila tidak ada keyakinan, maka sudah tentulah sifat-sifat kemalasan, kebosanan, kejemuan lagi. Allahu Akbar kalau boleh 1 minit selesai solat. Itu kemalasan berpunca pada kurangnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan perempuan pergi ke tempat kerja, bawa cangkul, bawa param, bawa sabit. Apabila tuan yakin bahawa kerja ini akan meraih hasil yang berlumayan, tuan-tuan tak rasa penat. Tanyalah sila kepada petani yang berjaya, pada pelayan yang berjaya, peniaga yang berjaya. Mereka tak jemur, tak ada perasaan jemur, tak ada bosan. Sedangkan pelanggan yang datang itu berbagai macam beragam perangainya. Tapi kerana tak ada bosan, tak jemur, mereka berjaya. Begitu juga tuan-tuan perempuan. Kalau tuan-tuan tidak ada rasa jemur, rasa bosan, insya-Allah tuan-tuan dapat meraih ilmu. Jangan bimbang. Tapi kalau kita rasa bosan, jemur, malas dan sebagainya, sudah tak dapat ilmu.
Jadi ini semua berpunca daripada sejauh mana seseorang itu menggunakan akal. Potensi akal kita ni boleh berkembang. Cuba kita lihat. Depan kita ni ada komputer kat depan kita. Ya? Tengok. Baik. Kita boleh kita boleh program kan. Apa kita rancang kita nak buat. Kita set bahan ni kita nak buat situ. Seolah-olah bahan tu, benda tu memberi tunjuk ajar pada kita. Malah membantu kita pula. Ini rekaan ciptaan manusia. Bila pergi tuan-tuan, bila naik kapal terbang lah katakan. Kalau ada atas tak jatuh. Sedangkan dia terbang tu. Jadi manusia boleh berfikir bagaimana cara hendak menciptakan satu alat kenderaan yang boleh terbang ke atas. Tanya diri kita pula, apa yang kita fikirkan? Masa duduk atas kursi, lepas maghrib dan sebagainya, apa yang kita fikirkan? Fikir soal nak makan, soal nak seronok dan sebagainya. Tak berjaya lah. Baik tuan-tuan. Jadi kata di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat Al-Quraniyah yang menegur dan menempelak golongan manusia yang tidak mahu menggunakan potensi akalnya untuk berfikir. Seperti contohnya afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Afala ya'qilun. Adakah kamu tidak berfikir? Maka tidakkah kamu berfikir? Tidakkah kamu mengerti? Tonton baca Quran kan? Kat bawah tu saya tulis kat bawah tu. Dalam Quran ada 15 tempat. Kata-kata atau ungkapan ayat Quran berakhir dengan afala ta'qilun. Afala ya'qilun. Sebagai contohlah yang kita selalu dengar para imam kita baca ayat ini dalam salat. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Allah nyatakan Al-Quran itu seandainya aku turunkan ke atas bukit, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Kamu akan melihat bukit itu tunduk, runduk, khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bukit terima. Kalaulah Tuhan bagi akal pada bukit tu, bukit terima nasihat, ditunjuk ajaran Al-Quran. Tapi manusia kamu tidak. Kamu ada akal. Kenapa kamu tidak mahu menerima ajaran Al-Quran? Itu persoalan. Itu dia Tuhan kata la'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu berfikir. Sayangnya tuan-tuan dan puan-puan, kita semua pada hari ini kita selalu dengar ayat-ayat begini. Sama ada kita dengar orang membaca atau kita sendiri membaca, tapi tak sampai ke mana. Artinya apa yang kita baca itu hanya keluar daripada dua bibir mulut, besar, lenyap begitu saja. Itulah hakikat sebenarnya. Dan ini kita kena terima, tuan-tuan, kita kena terima kelemahan kita. Saya sendiri pun begitu juga. Pandai bercakap, pandai menulis, pandai membaca, banyak ayat-ayat Quran dihafal. Tapi tak ikut, tak nak fikir. Itu Tuhan mempelak pada saya. Kadang-kadang bila nak tidur tu, ingat. Zikir, ini zikir, Quran. Seorang ulama, seorang wali, Asy'arani. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tak ingat saya ni. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku bukan ahli syurga firdaus. Kita sedar kelemahan diri kita. Kita kenal diri kita. Kita lemah. Bagaimana kita hendak mengaku bahawa kita masuk syurga?
Lastu ahlan lil firdausi a'la. Aku bukan ahli syurga firdaus. Ilahi lastu lil firdausi a'la. Wala aqwa ala naril jahim. Dan aku tak ada upaya, tak ada kuasa untuk menanggung azab neraka jahim. Fahabli taubatun ghurfil sunubi. Anugerahkanlah taubat, terimalah taubatku, ampunlah dosaku. Ini kena sama ingat umur. Secara jujur, saya kalau tak sebut ni, saya tak boleh tidur. Bila bagi saya ni, berada di penghujung hidup. Dan hayat saya tak lama. Saya tak terfikir saya boleh hidup lama lagi. Sekarang berada di penghujung hayat. Bila kita dah berumur 60, memanglah hidup kita hanya dari tahun ke tahun. Sisa hidup kita berbagi itu tak banyak. Mungkin saudara kata tengok ada orang sudah 80 lebih. Itu mengikut hitungan bilangan kita. Tapi kita tidak sedar bilangan Tuhan lain. Kalau Tuhan bagi umur 80, 90 dalam keadaan lalai leka kepada Allah, tak ada barakah. Sebab kita pun umur ni sama ada 20, 30, 40 atau 20 sekalipun, bukan itu perkiraannya. Bukan itu tuan-tuan. Yang dikira ialah apakah sumbangan yang kita berikan terhadap kehidupan kita ataupun terhadap sisa-sisa hidup kita. Apa yang kita bagi? Inilah tuan-tuan yang perlu kita sama fikir supaya kita berada dalam keadaan aman, tenteram, tak ada keluh kesah, tak ada tekanan. Baiklah, tuan-tuan lagi. Apabila anda berfikir, ya, ia akan mewariskan kepercayaan diri. Dia akan mewariskan kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri akan menyingkirkan masalah, kesulitan, kesukaran dan penghalang dalam penghidupan sehari-hari. Cuba tuan tipkan ni, ya, ingat baik-baik. Itu kemudahan berfikir. Seorang lagi. Apabila anda berfikir, ia akan mewariskan kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri akan menyingkirkan, menghalau keluar masalah, kesulitan, kesukaran dan penghalang dalam kehidupan sehari-hari. Apabila tidak ada ini, senanglah kepemuhan. Masalah kita tak nak berfikir. Sibuk soal apa ni, menagih orang kata pertolongan daripada orang ramai. Syar dan sahabat. Kan? Syar dalam paparan TV sebenarnya bersamamu. Yang dipapar itu ialah ummah muslimah ataupun umat muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang akan bertanya, ini kan umat Islam hidup dalam keadaan sengsara, susah? Sebenarnya tidak begitu, tuan-tuan. Umat Islam yang sejati, yang mempunyai keyakinan diri, mereka ada landasan hidupnya. Walaupun hanya makan satu kali sehari atau makan nasi tanpa lauk, dia ada landasan sendiri. Sayangnya saudara kita yang berada dalam keadaan begini, kekuatan akidah ataupun kepahamannya ataupun keyakinannya lemah. Baiklah, tuan-tuan, kita teruskan lagi. Kepercayaan diri akan menyemai semangat juang dan menyemarakkan hidup anda meskipun bermacam-macam aksinya. Ya, mukmin yang tahqiq imannya, yang teguh iman, tahqiq ini teguh imannya dan kejap keyakinan terhadap diri sendiri, sentiasa memperagakan serta menghiaskan dirinya
dengan akhlak termulia. Lagi terpuji demi menyuburkan hidup dan demi meraih penampilan diri yang terunggul. Itu umat Islam. Bersih dirinya, bersih wajahnya, walaupun miskin. Orang pakai pakaian mahal-mahal, dia pakai pakaian murah, jual kaki lima je. Atau pakaian yang sudah apa yang sekian, yang terpakai, beli yang tu je. Sama saja, tapi balik rumah bersihkan, ya rendam dengan air sabun, bersihkan. Kita boleh ikhtiarkan. Jadi begitulah. Saya biasa tu membuat pakaian seperti yang hak yang sudah terpakai. Kalau di Mesir, di negara Arab, hak yang terpakai daripada Eropah tu dibawa ke Timur Tengah, dijual dengan harga biasa, harga murah-murah. Betul tak buku? Kalau kita tak dapat beli buku yang mahal-mahal kat kedai buku tu, kita pergi ke situ, pergi yang kaki lima tu. Jadi macam-macam saja. Jual nota yang dah siap dah, dia beli kat tu. Sama saja, cumanya bentuk rupa saya berbeza. Tapi walau bagaimanapun kita yakin bahawa bahan ni amat berguna kepada kita, insya-Allah senang hidup kita. Sebab itulah saya lebih setuju ya, kalau saya pada pandangan saya, apabila kita memiliki keyakinan diri, maka segala-gala masalah dapat diselesaikan. Tak ada yang tak boleh diselesaikan, selesai. Baik. Kenalilah diri anda, pasti anda mengenali Tuhan yang berhak disembah. Kenalilah diri anda, pasti anda mengenali Tuhan yang berhak disembah. Sama ada ketika senang maupun ketika susah, dan tidak ada lagi Tuhan yang selain-selainnya. Ini terjemahan hadis tu, Puan. Kalau kita kenal Tuhan, sama ada kita berada dalam keadaan senang maupun susah, kita tidak akan beralih. Susah, kita kenal Tuhan. Senang pun, kita kenal Tuhan. Tapi manusia berbeza. Bila mereka ni susah, mereka kenal Tuhan. Bila kaya, tak kenal Tuhan dah. Itulah hakikatnya manusia. Baik. Apabila anda mengenalinya, mengenali Tuhan Allah, tentu sekali anda tidak akan berasa terkilan. Anda tidak tercapai cita-cita yang diimpikan. Ya. Dan anda tidak berasa takut ketika berhadapan dengan musuh atau kesulitan hidup. Apabila kita kenal Allah, semasa ingat lagi. Sama-samalah mengajar tu cikgu lelaki, dia tanya, dia jumpa saya ni dah kahwin lebih daripada 10 tahun dah, Ustaz. Tapi Tuhan tak bagi rezeki anak. Bila saya lihat wajah dia tu, ada unsur-unsur putus asa. Seolah-olah dia tidak kenal dirinya, siapa dia. Saya tanya dia, cikgu kenal tak diri cikgu? Adakah cikgu kenali diri cikgu? Jadi soalan saya ni biasa pelik. Apa maksud, Ustaz? Maksud saya ialah, adakah cikgu memiliki keyakinan diri? Terbenung dia. Sebab apakah dia sedar bahawa hubungan kelamin di antara suami isteri itu menghasilkan zuriat? Sebab menghasilkan itu? Tidak. Itu sebagai wasilah saja.
Yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohlah sebut kat dia Zakaria. Dan Zakaria ini sebelum dia mendapat anak Yahya tu, dia dah berumur. Tuan baca surah dalam surah Kafah Aisyah tu kan, surah Maryam. Dia nyatakan dia apa? Aku ni sudah beruban. Dah beruban ya Allah, tapi tak dapat anak, tak ada zuriat untuk mewarisi aku. Tak ada zuriat. Jadi akhir sekali sebelum dia dianugerahkan Yahya dapat anak ayah tu, apa yang dia ambil cuti badan mak ibu kepada Nabi Isa itu sebagai anak akaknya. Dan dia tempatkan Siti Maryam ni di sebuah bilik dalam Masjid Baitul Maqdis tu. Situ. Setiap kali dia masuk jumpa nak tengok apa ni anak akak dia tu, dia lihat ada makanan. Makanan Maria tu masih anak-anak, masih bayi, masih kecil lagi. Dia tanya, makanan ni dari mana? Siapa yang bawa datang? Maryam cakap, qalat min indillah. Qalat min indillah. Maryam kata dari sisi Allah. Tentang baca surah Ali Imran ada sebut kisah ni. Qalat huwa min indillah. Jadi bila dia dia dengar jawapan Maryam begitu, fikirnya terbongkar, tercetus pada fikirannya, oh, kalau begitu anak zuriat itu rezeki Tuhan jugalah. Tuhan yang akan beri. Suatu ketika dia masuk dalam mihrab, dalam bilik ibadat dia, khalwat dia, menunaikan ibadat sunat, dan dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyyah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku zuriat dari sisimu. Allah Maha berkuasa memperkenankan doanya, istrinya hamilkan Yahya. Ketika itu dia sudah berumur hampir 100 tahun. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saya cerita hal dekat cikgu tu, dia pun berkeyakinan lah. Ya, balik rumah ada dia tunailah hajat dan sebagainya, mohon doa kepada Allah, dan sebagainya. Dia ikut dia punya kumpulannya umrah, buat kerja umrah dia di Makkah. Di sana dia mohon doa kepada Tuhan. Balik isterinya mengandungkan anak untuk dia, zuriat dia. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kalau Allah tak anugerahkan juga, tak bagi juga kan, dia tu, dia tak ada terasa apa-apa pun. Sebab dia sedar dia Allah adalah Tuhan yang Maha Berkuasa, aku hamba-Nya yang lemah. Jadi ini kesedaran ini memang penting teman-teman. Memberi kita keyakinan dan kekuatan dalaman dalam menghadapi cabaran hidup. Baik. Jadi apabila anda mengenali Allah, tentu sekali anda tidak akan berasa terkilat. Ya, anda tidak tercapai cita-cita yang diimpikan, dan anda tidak berasa takut ketika berhadapan dengan musuh atau kesulitan hidup atau kekalutan pertimbangan, lantaran kepercayaan diri anda kepada kuasaan Allah dan kebijaksanaannya. Malah keyakinan diri untuk berjaya semakin menebal dan membara. Inilah, walau bagaimanapun perempuan, terpulanglah kepada diri masing-masing. Keupayaan kita berfikir, keupayaan kita boleh merencana apa yang kita fikir, berbeza. Antara kita sesama kita pun sama, tahapnya berbeza.
Pun walau bagaimanapun berbezanya, kita mestilah teruskan keupayaan kita. Kalau kita boleh berfikir sikit, fikirlah sikit. Kalau boleh fikir banyak, fikir banyak-banyak demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contohnya seperti peristiwa yang berlaku dalam peperangan Badar Sughra, Perang Badar Sughra yang terjadi setahun setelah perang Uhud. Peristiwa tersebut berlaku ketika Abu Sufyan, pemimpin kaum Quraisy, hendak meninggalkan medan perang Uhud. Dia dengan angkuhnya mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia akan datang lagi ke Badar pada tahun depan. Itu kan. Seseorang yang pernah pergi ke Mekah tentulah tahu Badar ni nama tempatnya. Nama tempat. Mungkin kalau saudara yang pernah yang pergi buat haji itu terus ke Madinah. Jadi bila balik nak perjalanan ke Mekah, biasanya para ketua jemaah tu dia berhenti di sini. Badar tempat ni. Dulu tempat ni tak ada manusia pun untuk perempuan. Sekarang ni ada tempat tinggal, ada ada pekan, boleh belah sebagainya. Badar Ancaman Abu Sufyan itu disambut baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bertemu di sana pada tahun depan insya-Allah. Ini Rasulullah. Insya-Allah kita bertemu. Kita akan bertemu di sana pada tahun depan insya-Allah. Setelah sampai pada tahun yang dijanjikan, yaitu tahun keempat Hijriah, Abu Sufyan keluar bersama dengan angkatan perang musyrikin. Tetapi apabila tiba di Mujinnah dekat Muruz Zahran, Mujinnah dekat Muruz Zahran, beliau berasa takut dan gemetar berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenteranya. Tengok tu tuan-tuan. Ini kuasa Tuhan. Dia kuat ni. Sufyan memanglah. Abu Sufyan ni pemimpin kaum Quraisy, dan tenteranya ramai. Tapi walaupun kenapa bila sampai hampir dengan Badar, dia rasa takut. Takut terhadap Rasulullah dan tenteranya. Tetapi apabila tiba di Mujinnah dekat Muruz Zahran, beliau berasa takut dan gemetar berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tenteranya. Lalu dia berhenti dan ragu-ragu. Pada waktu itu Abu Sufyan bertemu dengan Nu'aim bin Mas'ud yang kembali dari mengerja umrah menuju ke Madinah. Lalu ia berkata, Nu'aim, aku berjanji dengan Muhammad dan para sahabatnya akan bertemu pada tahun ini di Badar. Tetapi pada tahun ini kemaraunya panjang. Sedangkan yang baik untuk berperang adalah ketika pohon-pohon berbuah lebat dan binatang ternak mengeluarkan air susu yang banyak. Sekarang aku ingin kembali ke Mekah. Tapi aku berasa tak selesa jika Muhammad keluar menepati janjinya, sedang aku pula tidak datang. Oleh itu aku minta engkau segera pergi ke Madinah dan engkau menakut-nakuti mereka. Sampai dia kata kaum Quraisy akan datang dengan tentera-tentera yang ramai. Atas jasamu itu, kata Abu Sufyan, aku hadiahkan 10 ekor unta. Untuk itu bolehlah engkau minta unta itu bolehlah engkau minta nanti pada Suhail bin Amrin. Tawaran Abu Sufyan itu diterima oleh Nu'aim bin Mas'ud. Ini makan rasuah kan? Ini mukmin ni. Kemudian beliau berangkat ke Madinah dan semasa ia tiba di Madinah didapati kaum muslimin bersiap-siap untuk berangkat ke Badar bagi memenuhi janji dengan Abu Sufyan. Maka mulalah Nu'aim meluahkan kata, dulu ketika kamu datang menyerbu mereka di Uhud, kamu sudah tidak berdaya. Sekarang kamu ingin menyekat kemarahan mereka, sedangkan mereka sekarang telah mengumpulkan pasukan tentera yang ramai. Andainya berlaku pertempuran, sudah tentu tak seorang pun dari kalangan kamu terlepas bebas daripada tangan mereka.
Dia menakut-nakutkan ya. Namun ancaman menakut-nakuti yang disampaikan oleh Nu'aim bin Mas'ud itu tidaklah melemahkan semangat juang dan hati para sahabat serta orang-orang yang beriman, malah telah menambah iman mereka. Lebih-lebih lagi setelah mereka mendengar ucapan pemimpin dan nabi mereka bahawa beliau akan pergi juga ke Badar memenuhi janji musuh itu walaupun sendirian. Oh, kalau tuan-tuan dengar ucapan Nabi, baca kan, berdiri penuh lama. Dia pakai ambil baju apa perang itu, baju apa mana? Ini kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, gini lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpul 70 orang dari kalangan para sahabat dan beliau keluar bersama mereka menuju ke Badar. Sambil bersama-sama mengucapkan kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, sambil pergi saya jangan sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Apa maknanya? Cukuplah Allah itu menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini keyakinan. Tuan-tuan pergi ke tempat kerja, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu perang juga tu, ya. Perang dengan kemarasan. Tuan-tuan pergi belajar, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. InsyaAllah menang. Tuan-tuan datang ni, tuan-tuan datang berperang. Bukan bermain, tuan-tuan datang dengan semangat juang kat sini. Jadi kalau tuan-tuan tak begitu yakin, tak kuat keyakinan, rebah. Belum selesai dah rebah. Berarti kita lihat kan, macam begini. Ada yang tidur, ada yang berbual. Dia rebah. Dia kalah. Bagaimana dia boleh berbual dalam majlis ilmu? Jadi ingat tuan-tuan. Jadi apa ni kalau tuan-tuan dah turun daripada rumah, tak perlulah fikir banyak yang lain-lain, sebutlah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebut. Kami memandu kereta tu sebelum sampai ke masjid Abrar. Saya pernah ajar pada pelajar. Bila awak nak pergi pesta, nak ambil pesta tu, baca hasbunallah. Jadi pada asrama kalau Islam tu tak jauh. Contohnya, tu dulu. Jawab bagaimana? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kuat pula tu. Pengetua, apa pula tu? Kan? Kata, tak ada apa. Pengetua, tak ada apa. Itu budak-budak, dia semangat juang. Nak menghadap berdepan dengan perpesaan. Rekod baik. Tahun tu 9 kelas, tingkatan 5. Semuanya pelajar terbaik. Ini tahun 87 rupa-rupa. Ya, tak ada seorang pun belajar tu tersingkir ataupun mana yang belajar di dalam negara malah mendapat biswa keluar. Hebat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hebat tuan-tuan, cubalah. Tapi dengan ingat mulai ikhlaskan niat kepada Allah. InsyaAllah percaya. Tak payah tuan-tuan, sikit sangat kalimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Senang je, simple dia bahasa sebutannya. Sambil ini usulah apa ni saya sebut itu. Jadi bila sebut sampai ke Badar,
Tak ada, Abu Sufyan tak datang. Bila Abu Sufyan tak datang, mulalah apa ni, para sahabat beralih keadaan. Mereka apa ni, ada di sana ada suk, ada pasar, kan? Ada pasar. Jadi jual belilah. Jadi mereka balik dengan keuntungan. Tengok kisah tapi yang dipaparkan pada ayat 127 atau 123 dari surah Al-Imran yang bermaksud mereka yang orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang yang mengatakan sesungguhnya manusia, ini orang Quraisy, telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Karena itu takutlah pada mereka. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Itu dia punya apa ni, menakut-nakuti. Fakhshawhum. Orang Quraisy dah kumpul tentera yang ramai. Takutlah dia. Fakhshawhum, kamu takutlah mereka. Tidak, Tuhan kata fazadahum imanan. Ya? Tuhan kata maka berita itu makin menambahkan keimanan mereka. Lalu mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kata dalam Quran tu perempuan. Baik. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah merasa baik pelindung. Oleh kerana tidak berlaku peperangan, Rasulullah SAW bersama-sama 70 orang pasukannya tinggal beberapa hari Badar. Bukan untuk berperang, tapi untuk berniaga, berjual beli dengan penduduk tempatan. Kemudian mereka pulang ke Madinah dengan riang gembira kerana memperoleh laba yang besar. Sebagaimana yang disebut pada ayat 174 dari surah Al-Imran juga, maksudnya maka mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwan Allah wallahu dzu fadlin 'azim. Fanqalabu bi ni'mah, maka mereka kembali dengan mendapat nikmat wa fadlin min Allah, dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tak disentuh oleh suatu bencana pun. Lam yamsashum su'. Tengok tuan-tuan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadikan amalan harian. Baca tuan-tuan, jangan takut. Tak kena bayar apa-apa pun, ya. Tak kena, tak ada cukai, tak ada, bacalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuan-tuan kalau rebah tidur, nak tidur tu, mata juga terbuka, ya. Bacalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah wa ni'mal wakil. Kalau tuan-tuan nak tambah, fa ni'mal maula wa ni'man nasir, tambah lagi pun boleh. Tapi kalau ikut ayat ni cukup kata hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup. Saya masa belajar dulu apa ni Syekh Tariqah An-Naqsyabandiyah di Mesir tu, dia ajar ni. Dan satu mukhayyab ni apa di kemah ibadah. Ya, dan di tengah-tengah padang pasir tu, ya, dia ajar ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila kita ulang banyak kali, tuan-tuan puan, kita akan terasa betapa nikmatnya sebutan tersebut. Ingat tuan-tuan puan, mula-mula Tuhan sebut, tentulah rasa bosan ataupun jiwa tertekan. Tambah
Tambah lagi dan cuba ingat maknanya. Apa maksud hasbunallah wa ni'mal wakil. InsyaAllah bila dah lebih 10 kali atau 11 kali, rasa lazat nikmatnya sebutan tersebut susah nak dinyatakan. Bacalah tuan-tuan. Cuba pun ni buat latihan sikit-sikit. Sekali mula kan. Ya, atau 2 kali 3 buat, insya-Allah tuan-tuan akan mendapat kelebihannya. Maka mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tak disentuh oleh suatu bencana pun, serta mereka pula menurut keredaan Tuhan, menurut keredaan Allah, dan Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Ya. Sesungguhnya kematangan makrifat seseorang itu sajalah yang dapat membantu dan membimbing dirinya menyusuri jalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Kita menghalau keluar perasaan takut atau gurun terhadap sesuatu selain Allah. Ini seolah-olah macam kesimpulanlah apa yang saya sebut tadi. Ya. Jadi kematangan makrifat, apa ini, segala maklumat yang tuan pelajari, segala maklumat yang tuan kumpul ke tu, dimahirkan, dihayati, dan cuba pula ditingkatkan kemahiran, kepahaman tu. Itu mana mata. Sesuatu yang kita tahu tu perempuan, dia tidak akan kekal selama-lamanya kalau kita tidak matangkan. Jadi maksud saya ialah apa yang kita tahu tu pastikan kita cuba memahamkan, cuba menghayatinya, cuba menikmatinya, dan cuba merasainya. Insya-Allah. Sama yang tuan-tuan makan. Bila tuan-tuan dah tahu maklumat tu tentang punya bahan-bahan makanan ini, tentu sedap. Tuan-tuan makan sedap ya. Sebab tuan-tuan dah tahu apakah resipi makanan ini. Begitu juga tuan-tuan, bila kita ada maklumat, kita kenal Allah, kita faham dan sebagainya, insya-Allah kita akan menikmati dan merasai betapa lazatnya sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, ya. Di samping keimanan meningkat dan keyakinan bertambah kejap, seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, di mana tidak ada sedikit pun perasaan takut dan gemetar ketika diberitahu oleh Nu'aim bin Mas'ud, ya, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan tentera yang ramai untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah pada mereka. Tak ada rasa apa pun. Ini puncanya makrifat dah matang. Mana kenal dirinya, keyakinan dah teguh, pasti, tak goyang. Awak pergi masjid boleh gapo? Tinggal sebut 27 pahala tu, balik pergi pakai pasun juga. Ada tu orang dia cuba perdikan apa saudara dia tu. Demo pergi masjid gapo sangat. Duk dengar apa ni tu lebar duk beleber tu. Tu lebar sedar dia beleber kan. Duk sebut ni. Sedap. Jadi ini semua terkumpan, jangan. Itu menakut-nakut dia. Tepi sekarang tu tolak ke tepi, ya. Aku ke masjid bukan kerana itu, kerana ini, kerana Allah dan kerana keyakinan diri aku. Di masjid aku akan dapat meraih keuntungan. Paling tidak redha Allah. Ini nilai yang tak ada siapa boleh bagi. Tuan-tuan duduk bersila ni. Tuhan suka, Tuhan redha. Inilah yang kita nak. Saya datang ke rumah saya kat sini. Walaupun agak jauh daripada masjid ni,
Tapi oleh kerana kita datang kerana Allah, tak ada sejauh pun, terasa dekat, tak ada apa pun tuan-tuan. Sebab yang kita datang, kita kejar redha Allah, bukan kerana kemasyhuran, kerana itu, kerana tak ada tuan-tuan. Bila kita yang kita cari redha Allah dan Allah redakan pada kita, insya-Allah, wa zalika huwal fawzul azim. Teranjai dan segala macam mana? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa zalika huwal fawzul azim. Dan surah Al-Bayyinah sebut zalika liman khashiya rabbah. Jadi bila Tuhan redha dan kita pula amal redai perintah Allah, maka kita akan menikmati kejayaan, kemenangan yang tak ada siapa yang boleh anugerahkan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita balik rumah senang saja. Itulah tuan-tuan untuk malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kita hentikan dulu ya, pada kata ingatlah ya, ingatlah mengenali diri sendiri menuntut anda mematangkan makrifat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.